Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang dan selamat kembali semula di channel Cikgu Azrul Nizam. Jadi, untuk hari ini, Cikgu akan membuat perkongsian dan mengajar semua penonton-penonton dan berkongsi ilmu-ilmu yang Cikgu ada pada hari ini dengan membuat ulang kaji bagi tingkatan 4 bagi standard pembelajaran yang ke-12. Standard pembelajaran yang ke-12 bertajuk Kedaulatan Negara Tanggungjawab Bersama. Untuk penonton yang kali pertama menonton di channel Cikgu, jangan lupa tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan terhadap bahan-bahan yang telah dihasilkan oleh Cikgu. Jadi, sebelum kita pergi kepada siri ulang kaji, mengulang kaji soalan esei, seharusnya semua anak-anak murid, semua pelajar-pelajar telah menguasai tentang standard pembelajaran bagi standard kandungan 12 ini. Standard pembelajaran pertama yang sepatutnya telah dikuasai oleh semua anak-anak, iaitu apakah ciri-ciri negara berdaulat. Yang kedua, kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Yang ketiga, cabaran dalam mengekalkan kedaulatan negara. Yang keempat, kesan pengabaian tanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara. Yang kelima, perasaan apabila menjalankan tanggungjawab untuk mempertahankan kedaulatan negara. Dan yang keenam, penglibatan diri dalam aktiviti bagi mengekalkan kedaulatan negara. Jadi, dalam buku teks, dia menyentuh tentang isu iaitu bagaimanakah raja berperlembagaan itu berfungsi, bagaimanakah parlimen bersidang, bagaimanakah raja sebagai insan yang menjaga kestabilan negara, insan yang sangat penting dalam pentadbiran negara. Selain itu, kita juga ataupun pelajar-pelajar juga diterangkan oleh cikgu masing-masing tentang apakah bangunan-bangunan yang mampu yang perlu dikekalkan bagi menunjukkan kedaulatan negara, seperti kita mempertahankan bendera kebangsaan, seperti kita mempertahankan lagu kebangsaan daripada dicaci, dihina oleh orang lain. Jadi lambang-lambang kedaulatan negara juga yang lain, kita ada monumen bagi memperingati pahlawan-pahlawan kita yang telah digugur di medan perang pada sebelum ini, seperti Tugu Negara. Kita juga ada juga pembinaan kejayaan kita dalam bidang pembangunan, seperti pembinaan LRT, pembinaan Menara KLCC, KL Tower dan sebagainya, di mana pembinaan bangunan-bangunan ini dapat menunjukkan bahawa kita adalah sebuah negara yang berdaulat. Jadi, di situ adalah isu-isu yang diterangkan oleh cikgu-cikgu anda, seharusnya diterangkan. Jadi, kita lihat apa contoh soalan yang boleh ditanya dalam unit ini, iaitu negara berdaulat. Jadi contoh soalan yang cikgu ambil, di mana contoh soalan dia adalah di mana calon perlu membuat keputusan, di mana daripada buat keputusan itu tiada nilai yang perlu dihuraikan ataupun tak ada nilai dalam jawapan anda tersebut. Jadi nak mendapat 10 markah bagi soalan nilai ini, soalan jenis ini, iaitu membuat keputusan dengan tak nilai, maksimum untuk markah adalah 10. Jadi daripada 10 markah, 1 markah adalah markah jawapan. Markah jawapan ni untuk apa? Sebab kita akan ada situasi. Daripada situasi tersebut, pelajar perlu memilih apakah
keputusan. Jadi nak dapat 9 markah, 9 markah yang lain adalah huraian daripada soalan tersebut. Jika calon menjawab 8 huraian saja, satu keputusan, dapatlah 9 markah. Jika jawab 10 huraian, tak ada keputusan, maksudnya tak ada keputusan betul, salah, A ataupun B, C ataupun D, Y ataupun Z, jadi hanya dapat 9 markah. Mana hilang satunya? Kerana tidak membuat keputusan. Perlu diingat, keputusan perlu, kalau pilih A je lah kan. Jangan tiba-tiba A, B. Cikgu awak pun pening. Apa budak ni? Apa pelajar ni nak pilih sebenarnya? Ni cara cikgu akan bagi markah. Jadi penting, ingat nak dapat full mark, perlu ada 9 huraian, satu jawapan. Satu jawapan ni adalah satu keputusan. Kita tengok contoh soalan kita. Jadi ini adalah berkaitan poster sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-64 yang akan disambut pada 31 Ogos 2021 yang bertemakan Malaysia Prihatin. Okey, saban tahun kita tengok situasi kita. Saban tahun rakyat Malaysia menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos. Pada tahun 2021 ini, rakyat Malaysia telah mencapai kemerdekaan selama 64 tahun. Soalan dia, adakah anda bersetuju bahawa menjaga kedaulatan negara hanya tugas pemimpin negara sahaja, bukannya rakyat? Huraikan pendapat anda. Jadi dekat sini tadi dia kata, yang pertama, adakah anda bersetuju bahawa menjaga kedaulatan negara hanya tugas pemimpin sahaja? Jadi tugas pemimpin saja. Maksudnya tugas Perdana Menteri, tugas Menteri-Menteri Kabinet, tugas Timbalan Perdana Menteri, tugas Menteri Besar dan sebagainya. Adakah tugas mereka? Kita tengok nanti apa jawapan yang bersesuaian. Dan jawapan itu bermoral serta mengikut aspirasi kerajaan. Itu yang paling penting. Okey. Nak dapat 10 markah, saya dah terangkan tadi kan, satu jawapan ataupun satu keputusan dan 9 huraian. Okey, ni contoh soalan. Bagaimana nak dapat 10 markah? Yang pertama, perlu ada keputusan dia. Menyatakan sama ada setuju ataupun tidak setuju. Jadi kalau saya tidak setuju. Kenapa tak setuju? Kerana menjaga kedaulatan negara ini tanggungjawab bersama. Iaitu tanggungjawab tanggungjawab bersama rakyat dan pemimpin. Jadi bukan pemimpin sahaja yang bertanggungjawab menjaga kedaulatan negara. Ayat yang kedua. Kita mesti mulakan ayat kita dengan subjek. Di mana kita terangkan sebelum ini, anak-anak ingat mulakan ayat itu dengan subjek. Jadi sebab kata tak setuju pemimpin saja. Jadi kita jadikan subjek pemimpin dan rakyat lah kan. Jadi subjek kita pemimpin dan rakyat bertanggungjawab bersama-sama menjaga kedaulatan negara. Kat sini bolehlah dapat satu markah. Bersama-sama menjaga kedaulatan negara. Contoh dia, pihak maritim menjaga perairan negara daripada diceroboh oleh lanon. Ini contoh tindakan oleh pihak berkuasa. Pihak berkuasa tu siapa? Pihak maritim ini adalah rakyat ataupun penjawat awam yang bekerja dengan kerajaan. Yang seterusnya, markah yang keempat. Pemimpin negara dan rakyat bersama-sama menjaga negara ini ataupun mengelakkan negara ini daripada jatuh ke tangan asing. Huraian dia, pihak tentera sanggup bergadai nyawa menjaga sempadan negara
daripada dimasuki oleh pendatang asing tanpa izin. Jadi pihak rakyat dan negara, rakyat dan pemimpin bersama-sama menjaga negara daripada jatuh ke tangan asing. Bersama-sama, bukan pemimpin sahaja. Contoh dia apa? Tentera, kan? Tentera ni siapa? Penjawat awam. Penjawat awam ni adalah rakyat yang bergadai nyawa. Dia bergadai nyawa kerana dia mempunyai nilai patriotisme, iaitu meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri sendiri. Jadi askar-askar ini ataupun tentera-tentera ini sanggup berkorban untuk negara. Asalkan negara selamat, nyawa tergadai nombor 2. Tapi insya-Allah kita sama-sama berdoa supaya mereka yang menjaga kedaulatan negara ini dipelihara oleh Tuhan, dipelihara oleh Allah, dan dijauhi daripada gugur di medan pertempuran. Kerana mereka juga ada anak bini di rumah ataupun ada ahli-ahli keluarga yang sentiasa mendambakan kasih sayang di rumah. Jadi dapatlah 2 markah juga di situ. Jadi kat situ dah dapat berapa markah? Sudah ada 5 markah. Jadi saya dah kata tadi apa? 1 huraian, 1 jawapan, iaitu membuat keputusan setuju ataupun tidak, dan 9 adalah huraian. Kita tengok apakah contoh huraian yang lain. Pemimpin negara dan rakyat bersama-sama mengekalkan kestabilan negara. Rakyat yang berumur 21 tahun mendaftar menjadi pengundi. Okey, dah dapat 2 markah kat sini, kan? Rakyat mengundi keluar pada hari mengundi. Dapatlah 1 markah lagi. Mereka perlu membuat pilihan yang bijak. 1 lagi markah. Agar kestabilan negara Malaysia yang disayangi dapat dikekalkan. Dapat berapa markah? Dapatlah sini 2 tadi. 2, 3 kat sini, 3, 4 kat sini, 4, dan 5. Nampak? Senang kan nak dapat markah? Dapatlah 5 markah di sini. Jadi dah dapatlah 10 markah. Ni 5, ni 2 tadi. Ni 2. Ni 1 tadi. Dah dapatlah 10 markah. Tapi untuk soalan esei, saya selalu tekankan kepada pelajar-pelajar saya bahawa jawab semaksimum yang mungkin. Paling minimum jawablah sehingga ke 20 ayat. 30 ayat pun tak ada masalah. Pemeriksa atau cikgu-cikgu awak akan membaca semaksimum yang mungkin. Seterusnya, kita boleh tambah lagi ayat dia. Pemimpin negara dan rakyat bersama-sama mengekalkan perpaduan di Malaysia. Pemimpin negara tidak mengeluarkan kenyataan yang boleh menggugat keamanan di Malaysia. Pemimpin negara menghormati hak setiap kaum dan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Contoh dia, pemimpin negara yang berbangsa Melayu hadir ke rumah terbuka sambutan Tahun Baru Cina. Jadi kat sini bolehlah dapat 4 markah lagi. Jadi nampak kat sini apa saya nak tunjuk? Nampak ni. Di kotak yang pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat, saya menunjukkan contoh dia adalah rakyat. Bila contoh saya yang seterusnya, di kotak yang warna hitam ni ataupun kelabu ni, saya memberikan contoh pemimpin negara. Sebab apa? Kena dua-dua? Sebab kita punya soalan adalah pemimpin negara dan rakyat. Jadi kalau awak jawab ataupun awak bagi contoh hanya pemimpin negara sahaja, tak ada rakyat, jadi markah juga boleh dipotong 1 ataupun 2 markah. Kerana contoh tidak menyentuh tentang rakyat, tetapi hanya pemimpin negara. Sedangkan jawapan awak bersetuju bahawa kedua-dua pihak ini harus bekerja sama menjaga kedaulatan dan
kehebatan negara kita. Okey, dapat? Saya rasa ini contoh jawapanlah. Semoga contoh jawapan ini dapat membantu anak-anak mengulang kaji pelajaran masing-masing dan membantulah dapat menjawab soalan peperiksaan dengan baik. Jadi contoh-contoh soalan yang lain, soalan struktur, esei yang lain, yang esei ada nilai, tak ada nilai, boleh cari di YouTube saya dan di contoh-contoh ulang kaji yang lain. Okay, yang penting jangan lupa subscribe channel saya. Doakan saya sihat agar saya terus dapat berkongsi ilmu yang telah saya ada dengan semua penonton-penonton sekalian. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.